Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dan pada petang ini kita amat bertuah sekali lagi kerana sesi pegawai yang bersama kita pada petang ini adalah orang yang penting, yang memainkan peranan penting dalam pembangunan usahawan yang kita di mana kalau agensi yang akan saya sebutkan nanti memang dah orang nak cari mana-mana pun, nak pada belajar ke, usahawan ke atau apa-apa berkenaan dengan pinjaman, mesti wajib kenal. Iaitu MARA, Majlis Amanah Rakyat. Majlis Amanah Rakyat. Dan kalau di Terengganu dikenali sebagai Majlis Amanah Rakyat Terengganu. Dan bersama dengan kita pada petang ini adalah Encik Zainal Abidin bin Yusof, iaitu Ketua Penolong Pengarah MARA Terengganu, yang akan mengulas berkenaan beberapa topik utama berkenaan dengan keusahawanan, terutama dalam musim pandemik ataupun dalam era pandemik COVID-19 ini. Dan Assalamualaikum Cik Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Nampak ceria? Nampak ceria pada hari ni? Memang dah, kita sentiasa berceria. Kita ni jiran sebelah menyebelah tapi jarang berjumpa. Biasalah tu. Biasa kita jiran ni biasa jarang berjumpa. Kita berjumpa jauh. Ya, betul. Jumpa dalam program je kebanyakan kita kan. InsyaAllah. Kalau tengok pada kemarin yang pengumuman oleh kerajaan bahawa PKP akan tamat pada hari Jumaat ni kan, 5 bulan. Dan akan bermulalah era baru iaitu PKPP, iaitu program kawalan pergerakan pemulihan, perintah perkawalan. So mungkin ini merupakan satu langkah ataupun satu step baru untuk usahawan ataupun yang ditunggu-tunggu usahawan untuk kita buat program boleh berjumpa secara directly, bersemuka. Dan inilah yang kita inginkan sebenarnya, Cik Zainal. Betul tak, Cik Zainal? Betul. Sebab kita rasa kalau kita berjauhan dengan usahawan, kita rasa terlampau friendship fungsi kita ni tidak berapa berfungsi. Betul. Sebab kita biasa dengan usahawan, bergaul dengan usahawan, hari-hari berjumpa usahawan. Tapi insyaAllah kita sebelum ini pun dalam musim PKPB dan juga PKP, kita juga ada buat program secara online. Betul tak, Cik Zainal? Betul sekali. Saya tengok MARA dalam dalam PSB dia memang aktif dalam berbual bicara dengan usahawan, berbicara dengan pegawai-pegawai dari agensi, dan itu merupakan langkah yang terbaik. Dan pada hari ini insyaAllah WPU mengambil langkah untuk berjumpa, untuk bersemuka dengan MARA untuk bercakap berkenaan dengan keusahawan di era pandemik ini. Okey, Encik Zainal, soalan pertama. Kita difahamkan MARA ini merupakan agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang bertanggungjawab untuk menerogi bidang keusahawanan. Memang MARA ni sebut bidang keusahawanan, memang banyak program-program yang dianjurkan, dan kita pun selalu mengajukan program kerjasama dengan MARA berkenaan dengan keusahawanan, pendidikan dan pelaburan untuk penguasaan equity Bumi Putra. Memang MARA ni memang kokoh untuk Bumi Putra. Dan bolehkah Cik Zainal terangkan peranan MARA dalam membangunkan keseluruhannya? Memang banyak peranan, tapi secara ringkas ni boleh tak terangkan berkenaan dengan peranan MARA dalam membangunkan bidang keusahawanan? Okey, terima kasih Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada YPU kerana menjemput MARA untuk berbicara, bicara secara online bagi menerangkan tentang apakah peranan MARA dalam pembangunan usahawan. Dan kita tahu bahawa MARA ini mempunyai 3 sektor utama, keusahawanan, pendidikan dan juga pelaburan. Jadi hari ini kita memfokuskan kepada keusahawanan. Yang mana memang rata-rata hari ini dengan COVID-19 yang memberi kesan yang begitu hebat kepada usahawan. Ya, betul. Maknanya alam baru, new world, new challenge. Ya, betul. Saya pun bila bercakap tentang dengan new norm, norma baharu yang kita perlu lalui dan kata usahawan patut kena tempuhi. So oleh kerana MARA ini sebenarnya memang punya ekosistem pembangunan keusahawanan yang lengkap. Yang mana MARA sendiri mempunyai
kita membangunkan usahawannya, orangnya, dan kita juga akan membangunkan bisnes ni, perniagaan ni, dan juga kita mempunyai kemudahan sokongan. Memang ekosistem dalam MARA ini memang menyeluruh dan lengkap ekosistem untuk usahawan. Kerana ada orangnya dan ada perniagaannya dan ada kemudahan sokongan yang mana kita ada premisnya, kita ada pembiayaannya, kita ada grantnya untuk membangunkan usahawan. Begitu juga ekosistem dia lengkap. Dia lengkap. Jadi ekosistem yang lengkap ni mana macam kita membangunkan dari segi bisnesnya. Bisnesnya kita bangun macam sekarang ni kita bangunkan yang kalau kita lihat dalam UNI klinik, UNI farmasi, there is a MARA ni. Ya, betul. Cuba bangunkan bisnes tu sendiri dan kita brandingkan dia supaya kita nampak bahawa itu adalah satu program yang memperlihatkan pada fizikalnya. Ya, betul. Ya, jadi oleh kerana kita ni mempunyai ekosistem yang lengkap, jadi MARA adalah satu tempat atau wadah untuk usahawan mendekati dengan ekosistem yang lengkap tadi. Bukan patut, wajib. Wajib. Kita tak katalah wajib tu, kita kata sebab kadang-kadang kata YPU pun juga adalah di antara orang-orang yang banyak membantu usahawan dan juga mempunyai ekosistem yang lengkap juga dalam ekosistem keusahawanan itu sendiri. So dalam peranan MARA ini memang kita mempunyai dari segi pembangunan orang yang kita ada kursusnya. Program-program yang membuat kursus, membuat program-program yang terkini. Kalau hari ini berkaitan dengan pandemik, kita lebih kepada online. Kita lebih kepada digital. So kursus-kursus untuk memberi penerangan kepada usahawan memang kita ada. Sebab itulah tahun lepas kita ada 25 program. Tahun ini kita adakan lebih kurang 20 juga. Tapi mengikut kehendak usahawan itu sendiri pun ada, dan dalam dari segi kajian kita, usahawan pun perlu kepada program-program tertentu yang kita create. Bukan kita buat sekadar sembrono je, tapi kita perlu bukan betul tak? Ya, kita bukan buat untuk sok sendiri, tidak. Kita memenuhi kehendak usahawan itu sendiri. So itulah peranan MARA hari ini dengan adanya program-program khusus, program-program grant yang lebih kepada digital, dari segi pemasaran digital, dari segi teknologi, dari segi pensijilan yang sekarang ini kita memfokuskan kepada pensijilan yang memberikan, kalau usahawan ni ada pensijilan, dia boleh meningkatkan sale dia pun, jualan mereka. Contoh pensijilan yang kita fokuskan hari ini adalah pensijilan halal, HACCP, GMP. Itulah pensijilan yang usahawan patut rebut dan patut ada sebagai seorang usahawan, supaya mereka dengan pensijilan ini boleh menembusi pasaran luar. Kita tak nak menjadi jago kapur. Kita tak nak hanya menjadi jago di kawasan kita sendiri. Ialah kita jadi jago produk kita berada di luar pada Terengganu ini, bersaing dengan industri luar, usahawan kat luar. Dan di luar daripada Terengganu, mungkin insya-Allah kita cuba bawa dengan ada persejilan HACCP dan GMP ini, produk usahawan boleh menembusi pasaran global. Itulah yang cuba kita MARA memfokuskan, dan peranan MARA hari ini memang sentiasa relevan dengan kehendak usahawan. Ya, betul. Memang MARA ni memang daripada dulu lagi relevan. Sangat relevan dengan kehendak usahawan. Sebab dia kalau tengok dari segi saya sikit yang berkenaan dengan itu, dari segi LPU, latihan pembentukan usahawan, sehinggalah berjaya menjadi usahawan yang besar, yang ada nama terkenal, pergi keluar pada Terengganu. Yang ni yang dibawa oleh MARA kebanyakan. Betul tak? Betul tuan. Betul. So dalam mendempani ni, kita sentuh sikit berkenaan dengan isu COVID-19 ni. Ada tambahan lagi daripada soalan pertama tadi? Boleh juga kita terangkan tentang macam mana sekarang ni kita untuk tahun ini kita lebih memfokuskan kepada, sebab tahun ini kita ada 8 aktiviti kita panggil merit, itu adalah lebih kepada program untuk kursus.
yang memfokuskan semua. MARA ni ada 5 industri yang difokuskan. Pertama, industri makanan dan minuman. Yang kedua, industri perkhidmatan. Yang ketiga, industri pembinaan. Yang keempat, industri dipanggil gaya hidup. Dan yang kelima, industri otomotif. Dan kelima-lima industri ini yang rata-ratanya memang ada di Terengganu. Yang kita memfokuskan kepada mereka. Maknanya kalau services ni ia merangkumi kedai makan. Kalau tengok yang pertama tadi yang fokuskan makanan dan minuman. Kalau kita tengok di Terengganu lebih kurang 70 usahawan terlibat dalam industri makanan dan minuman. Betul tuan. Betul. Dia itulah kita memfokuskan orang yang membuat makanan dan minuman ini, yang kita lebih fokuskan kepada persijilan halal. Mereka hebat membuat produk, tapi persijilan itu yang mereka perlu dipertingkatkan. Yang ini saya fokuskan pada tahun ini. Dan yang kedua berkaitan dengan grant based, dikatakan berkaitan dengan pembangunan pemasaran produk, pendigitalan. Maknanya usahawan-usahawan yang memfokuskan kepada pendigitalan kita ada grant, dan juga berkaitan dengan business and coaching dan mentoring. Untuk kita guide dalam keadaan COVID hari ini, mereka kadang-kadang moral down. Kita perlu bagi suntikan motivasi. Kita supaya boleh bagi sokongan kepada orang. Ya, betul tuan. Yang tu yang kita cuba untuk develop tahun ini, insyaAllah. InsyaAllah. Kita bersama-sama bergerak nanti, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Okey, yang kedua, kan ada lagi ucapan tak ada yang tu? Boleh. Okey, yang keduanya, dalam mendepani isu pandemik COVID-19 ini dan kehidupan normal baru yang lebih kepada digital, yang semua sekarang ni era digital, anak muda digital. Mana-mana orang bercakap digital. Kalau tak ada digital, maka ketinggalanlah kita. Okey. Apakah usaha MARA ke arah pendigitalan sebenarnya? MARA ni memang banyak strategi digital. So, apakah sebenarnya usaha-usaha MARA ke arah pendigitalan usahawan ini? Okey tuan, sebenarnya memang bermula tahun lepas dengan COVID yang melanda negara kita, maka di situlah timbulnya strategi macam mana untuk membantu usahawan memasarkan produk mereka keluar. Sebab orang luar tak boleh datang ke jadi kita yang kena keluarkan produk tu, maka kita buatlah satu platform dengan nama Payam. Okey. Itu adalah pasal Payam punya tu kan brand kan. Kita dah tahu, orang dah tahu dengan Payam tadi, kedai Payam. Ya, betul. So jadi kita nak ambil nama itu. Payam adalah satu platform MARA Negeri Terengganu yang wujudkan dengan permulaan dengan pemilihan 16 usahawan. Dengan lebih kurang SKU berada dalam tu lebih kurang dalam 30 lebih hingga 50 SKU. Tetapi pada masa pandemik itu berlaku, dengan adanya kita ada platform tersebut menyebabkan peningkatan jualan berlaku pada usahawan ini. Ya. Dan menggunakan platform Payam tadi kan? Ya, menggunakan platform Payam. So, dengan keadaan pandemik hari ini juga, pada tahun ini kita lebih memfokuskan kepada pendigitalan juga. Dengan kita juga memberi tentang kalau rata-rata hari ini tentang digital, kita fokuskan kepada ekosistem yang mana banyak usahawan-usahawan masih ketinggalan lagi di Terengganu ini berkaitan dengan sistem-sistem pendigitalan ni. Jadi teknologi ni pun kita kadang-kadang yang betul mempunyai potensi, kita ada grant untuk pendigitalan. Yang tu yang kita boleh bantu dari segi tentang berkaitan pendigitalan supaya orang usahawan hari ini lebih mementingkan kepada jualan secara online. Kan? Yang tu kita juga memberi pendedahan khusus berkaitan dengan pendigitalan. Kalau mana dia nak masarkan produk, macam mana dia nak ambil gambar untuk masuk dalam Shopee, kan? Itulah kemahiran yang perlu diterapkan kepada usahawan.
Hatta sehinggalah kita mendapat peruntukan daripada MARA HQ berkaitan dengan jana niaga Shopee. Yang mana Shopee. Dalam Shopee yang diuruskan oleh Shopee direct. Tapi MARA akan bantu untuk dari segi jurang yang dikenakan nanti. Ya, maknanya kita pihak HQ telah memberi peruntukan grant sebanyak RM800 kepada usahawan supaya usahawan ini membuat promosi dalam Shopee tersebut melalui voucher. Yang ini peluang yang patutnya wajib direbut oleh usahawan-usahawan di luar sana. Maknanya MARA dapat bagi geram untuk dia orang mempromosikan produk mereka dalam Shopee. Ya, betul. Dengan jenama jana niaga Shopee. Dana niaga Shopee. Okay. Ya. Yang tu yang patutnya usahawan rebut. Sebab selagi banyak supermarket dalam Shopee dibuka, maka makin banyak permintaan daripada pelanggan. So yang tahun ini juga diberi mandat juga oleh pihak MARA HQ kepada MARA Terengganu untuk memilih juga dalam lebih kurang 20 orang. 20 orang. Kita ambil daripada 20 orang dengan yang ada produk melebihi 5 SKU. 5 produk untuk kita masukkan dalam program Jana Niaga Shopee. Dan diberi peruntukan lebih kurang dalam RM400 untuk mereka dapat voucher dan juga pengurangan kepada penghantaran. Biasa Shopee yang menguruskan promosi-promosi tadi menggunakan bajet yang diberi. Sebab kita duit tadi kita tak bagi kepada usahawan. Yes. Bagi kepada Shopee. Yang menguruskan. Ya, betul. Ya. Kalau kita bagi kepada usahawan senyap. Yang ni 20 orang ni memang perlu usahawan-usahawan. Maka siapa cepat dia dapat. Betul tak? Kadang-kadang kita buat pemilihan, kita dah kira je tak dapat. Sebab kita nak dia punya usahawan yang berpotensial, yang ada 5 SKU yang kesungguhan, yang mempunyai komited dalam bisnes online. Kita tak nak pakai aku muat je. Sebab dia memberi kesan kepada dalam platform jana niaga tadi. Kita tak nak nama itu disebabkan pemilihan tidak tepat, menyebabkan nama tadi orang takkan search pun tentang jana niaga Shopee tadi. Kita kena jaga benda tu. Sebab baru ni pun ada semalam saya bermusyawarah secara online dengan Bank Negara yang berminat untuk join Payang Mall tadi. Yang mana dia beranggapan Payang Mall ialah kedai payang. So kita bagi penerangan supaya Payang Mall ialah satu platform Shopee, dalam Shopee yang adanya produk-produk usahawan Terengganu. Kalau hari ini berkaitan dengan pandemik COVID-19 tadi, so orang luar datang ke Terengganu memang sukar. Sebab orang tak boleh retas negeri, retas daerah. So kita mungkin bangunkan produk di kedai payang tadi ada di Payang. Jadi sama je mereka tak payah mari pada Terengganu boleh dapat. Mereka boleh datang secara maya. Membeli belah dalam Payang. Nikmati secara maya. Jadi nikmatilah produk di kedai pasar payang sampai ke depan pintu. Betul. Dan kita bekerjasama dengan syarikat logistik ini supaya memudahkan mereka hantar barang. Dan kadang-kadang kita juga develop tentang geran macam mana untuk mengurangkan kos penghantaran tersebutlah. Itulah banyak yang kita bantu berkaitan dengan isu pandemik hari ini, kita mendepani dia dengan ke arah pendigitalan. Itulah usaha MARA, dan hari ini juga tahun ini kita mempertingkatkan lagi usaha tersebut supaya dapat memberi manfaat yang banyak kepada usahawan. Ya, betul. Yang tu baru sentuh mengenai pendigitalan bantuan. Banyak yang lain-lain tu kan. Ya, YPU pun banyak juga, jangan ketinggalan melawat YPU.
Ya, nanti kita akan pergi jelajah untuk bagi penerangan berkenaan dengan program apa yang kita laksanakan, insyaAllah nanti. Ya, insyaAllah. So, yang pendijitalan dah habis ke sana, yang keseluruhan dah habis dah. So, Dah. Okey, sentuh berkenaan dengan apa ni, yang soalan yang ketiga saya, sebelum soalan ketiga, saya nak usahawan-usahawan apa yang telah disampaikan oleh Cik Zainal daripada Mara, yang kita buat sesi dengan Mara Terengganu ni, Ketua Pengarah Mara Negeri Terengganu, yang bercakap berkenaan dengan usahawanan atau perusahaan oleh yang dibuat oleh Mara. Jadi pada hari ini saya minta usahawan-usahawan semua dapat mengambil peluang yang apa yang telah disampaikan oleh Encik Zainal setakat ini, dan ada lagi perkara-perkara lain. Dan saya sentuh berkenaan dengan soalan yang ketiga, iaitu Mara mempunyai pelbagai skim pembayaran. Daripada dulu lagi, daripada penubuhan, memang banyak skim-skim pembayaran. Dan setengah tu saya rasa, setahun tu saya rasa permintaannya tak mencukupi untuk peruntukan dia untuk orang minta permohonan. So, biasanya dalam situasi pandemik sekarang ni, dalam COVID-19 ini, apakah produk pembiayaan yang banyak mendapat sambutan? Yang ni, yang kalau mari WPU, mari agensi mana, memang tak lepas lagi pertanyaan pembiayaan. Jadi saya ingin bertanya, ataupun usahawan di luar sana pun bertanya, apakah produk pembiayaan yang banyak mendapat sambutan musim-musim yang orang susah, ada orang pandemik. Betul. So Tuan, berkaitan dengan pembiayaan ini, kita lebih kurang ada 5-6 kita punya produk. Salah satunya dipanggil SPIN, Sejun, skim pembiayaan OKU, skim pembiayaan Karavan. Sekarang ni kita tahun lepas, sekarang ni dah tak ada. Dana Nita yang memfokuskan kepada wanita sahaja. Dana lelaki tak ada. Tak ada. Dana Nita memang fokus pada wanita sahaja. Hebatnya wanita sekarang ni. Dan smart untuk lepasan IMA, lepasan LPU. Yes, boleh mohon untuk smart. Dan juga SPAT untuk perfector. Kan dia dikatakan menyeluruh tadi kita cover. Yes. Kita punya pembiayaan. Kalau SPIN kita katakan dia boleh, kalau syarikat Senin Berhad boleh memohon sehingga 500,000 syarikat Senin Berhad. Kalau syarikat Enterprise sehingga 250,000. Oh, banyak. Dengan kadar baki akhir 4% sahaja dikenakan. Dan pembiayaan kepada usahawan bermutra untuk kita meningkatkan kapasiti dan pengembangan perniagaan mereka. Tapi yang ni kena cagaran. Kena ada cagaran. Ada cagaran. Wajib ada. Wajib ada. Kalau kita tak boleh tunang. Jadi wajib. Sebabnya yang ini kita bagi tentang cagaran ini, mereka boleh pilih 3 di antara cagaran tadi. Pertama, tanah. Okey. Yang kedua, penjamin. Yang ketiganya dia boleh buat secara fixed deposit. FD. Hanya 2 saja. Geran tanah dan juga penjamin. Kerana kita tambah lagi satu untuk fixed deposit. Fixed deposit. Kalau geran tanah, dia perlu nilai tanah 10% daripada permohonan pembiayaan. Oh, maksudnya kalau 100,000 dia wajib nilai dah 10,000 kan? 10,000 sahaja nilai tanah. Kalau penjamin 3% daripada gaji mereka. Dengan nilaian permohonan tadi. Yang ketiga, fixed deposit 10% sahaja. Kalau 100,000, dia kena fixed deposit 10,000. Oh, yang tu kira cagaran. Sekarang ni tambah satu lagi. Fixed deposit macam tu. Dia tak, kita tambah lagi. Sebab hari ni payah nak ada tanah. Betul. Kan? Payah hari ni. Tak macam dulu banyak tanah. Sekarang ni cari tanah satu payah. Sekarang ni memang payah hari ni. So itulah skim dan juga cagaran yang dikenakan. Kalaulah kita kata skim pembiayaan OKU, dia tak ada charge yang dikenakan. Dan permohonannya maksimum 50,000 pada orang untuk OKU. Maksimum sehingga 50,000. 50,000 tanpa interest.
Tanpa itu. Okey. Dia ada penjamin. Dia ada cagaran. Wah, yang ni kena bagi tahu ni OKU ni. OKU Ah, di luar sana ni nak keluar ni. Yang OKU hilang hakar, tak boleh. You dikatakan OKU yang mempunyai orang istimewa ni yang akarnya waras. Macam tu. Yang cacat anggota je lah. Cacat anggota sahaja. Yang kecacatan akar tak boleh. Dan yang berkaitan dengan dana nita tadi juga berkaitan dengan kita kenakan cas 4% tadi berdasarkan pada laki-laki dan hak maksimum RM50,000 dana nita. Dana. Okey, apa-apa bukan untuk istirahat pada meseng je kan, semua untuk pembiayaan lagi. Untuk pembiayaan. Atau mereka berniaga di rumah secara online pun boleh buka. Macam tu. Yang ni pun ada cagaran dan jaminan seperti mana saya terang tadi lah. Sama je syarat dia. Semai adalah pembayaran kepada imam termasuk pihak mara dan juga orang yang menjalankan perniagaan yang bersifat komersial tetapi di bawah kira ibaratnya lepasan ijazah lah kan, orang yang mempunyai degree yang dia ambil, ijazah yang dia ambil sama dengan apa dia buat bisnes. Bisnes yang sama. Dia kalau belajar tentang mekanikal dapat ijazah mekanikal. Bisnes pun dah bidang mekanikal. Maka dia kena buat bisnes dalam mekanikal juga. Macam tu. Dan juga yang kita katakan spike tadi adalah pembayaran untuk ditawar kepada kontraktor Bumi Putra sebagai modal kerja kontrak mereka lah. Yang ni ada penjamin dan sehingga RM250,000 maksimum. Dan juga sehingga RM1 juta kita bagi. Berdasarkan kepada nilai kerja tadi. Kita tak mahal, 6% saja. Kalau dibayar awal, lagi murah. Sebab kita dah 6% ni setahun. Ada potongan pula. Ada lagi kita bagi potongan nak membantu usahawan ni. Macam tu. Itulah yang ada berkaitan dengan skim-skim pembayaran kita. Banyak sebenarnya tu. Kita memang banyak. Memang banyak kita bagi. Yang kita peruntukkan tahun ni duit dah banyak turun. Itulah. Dulu 25 juta, 26 juta. Kita nak dia orang ni usahawan yang perlu saja mesti permohonan tu. Yang tak perlu tak payah. Betul tak? Yang perlu dah ada duit tu tak payahlah. Bagilah peluang pada orang lain. Yang memerlukan, yang betul-betul memerlukan saja untuk gunakan peruntukan pembayaran ni. Betul tak Jena? Betul. Sebab peruntukan terhad. Terhad, ya betul. Kita boleh hanya 16 juta je tahun. Tak banyak. Tahun ni berapa? 16 juta? 16 juta sikit. Sikit tu. Sebab tahun lepas kita hanya dapat dulu 20 lebih. Ya betul. Ada apa ni data-data yang kita dapat sebelum ni memang 16 juta tu jumlah yang agak kecil. Ya, betul. Satu yang kita kata usahawan di luar sana biarlah yang nak buat pembiayaan biarlah betul-betul orang yang amat memerlukan. Ya betul. Barulah kita rasa kita membantu mereka orang yang tepat dan yang memerlukan dan juga orang yang bertanggungjawab untuk membayar balik. Yang paling penting. Sebab duit itu kita nak guna untuk bantu usahawan-usahawan lain. Betul sekali. Amat tepat sekali tuan. So kita pergi ke soalan yang keempat lagi masa kita dah setengah jam bersama dengan sekejap je rasa. Sekejap dah. Lebih kurang setengah jam dah. Sekejap je. Tapi terasa sebab benda yang kita cakap ni, kita bagi tahu kepada usahawan-usahawan adalah benda-benda yang bermanfaat kepada mereka. Sebab tu kita rasa masih sekejap sebab kita nak benda ni dapat dimanfaatkan oleh usahawan. Betul tuan. So tentu mengenai soalan yang keempat saya adalah berkenaan dengan pandemik juga yang kita dengar sekarang ni ke sebelum ni ke dan sebelum masa PKP yang pertama dulu ke banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh usahawan-usahawan kan. Ya betul. Macam-macam sungguhan ada yang tutup. Memang kita tak nafikan ada yang terpaksa tutup bisnes, ada yang terpaksa pembayaran hutang ditangguhkan, betul tak?
banyak masalah yang kita dengar runtutan daripada usahawan-usahawan dengan musim pandemik macam ni. So mungkin kita ni nak bantu usahawan, kita dah dapat, kita ada sesi briefing untuk bantu usahawan macam mana, dan dengan MARA sendiri, apakah insentif yang ditawarkan oleh MARA kepada peminjam dan juga penyewa MARA. Mungkin ada yang peminjam dan penyewa MARA yang memang terkesan teruk dengan pandemik ini. Terima kasih. Berkaitan dengan pandemik hari ini, memang tahun lepas banyak inisiatif yang telah kita tawarkan pada peminjam dan juga penyewa. Yang mana kalau kita kaitkan dengan peminjam, kita ada moratorium pembiayaan sehingga kita lanjutkan sehingga 6 bulan. 6 bulan moratorium. Sama juga penyewa. Untuk pembiayaan orang yang buat pinjaman dengan markah. Pinjaman sehingga 6 bulan. Tahun lepas kita dapat lebih kurang yang memohon untuk moratorium ni sebanyak 217 usahawan yang memakan peruntukan 1.28 juta. Oh, ramai kan? Yang berikan lanjutan tempoh pembayaran sehingga 6 bulan tadi. Dan kalau penyewa kita bagi sehingga 30% diskaun. 30% pembayaran sewaan. Maknanya 30% sebulan ni dapat. Ya. Kalau 1,000 kena bayar 700 je, betul tak? 30%. Dan ada skim yang kita buat pengecualian sewa sehingga 6 bulan. Oi, banyak tu. Bermula pada November 2020 sehingga April 2021. Kita bagi pengecualian tanpa bayar sewa. Duduk free selama 6 bulan. Banyak ni. Maka itulah keuntungan orang menyewa dengan marah. dengan yang marah. Ya, betul. Jadi ambillah gebuklah peluang, mana-mana lot yang masih kosong tu yang kita iklan dalam Facebook MARA dan juga kita buat kain rentang banner di klinik-klinik yang ada kekosongan, gebuklah. Bolehlah memohon untuk duduk di premis MARA. Banyak kemudahan dan keuntungan. Ya, betul. Dalam kita membantu penyewa dan juga peminjam MARA ni. Kita tahu dia orang tersempit, dia ada yang dapat. Tak boleh nak pergi dekat kedai, tak boleh nak buka. Ya, betul. Memfokuskan pada kedai-kedai tertentu saja. Maka inilah insentif MARA yang buat. Saya nak tanya, sepanjang PKP ni, ada usahawan jumpa tak? Ada yang terpaksa tutup jualan tu, tak boleh berniaga terus. Ada tak? Kalau biasanya kita arahkan mereka ikut SOP yang telah dikeluarkan oleh MK. Kalau jenis perniagaan mereka tidak dibenarkan, jangan buka. Sebab itulah yang kita bagi sehingga 6 bulan. Mereka tak perlu. Tak saya macam ni, yang tak mau menjalankan perniagaan, memang tak boleh pergi dah. Maknanya dia dah terpaksa menanggung hutang banyak lah. Ada tak yang tak tutup tu perniagaan? Setakat hari ini yang kita dapat laporan daripada pegawai kita di setiap daerah, tak ada lagi. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Masih lagi sustain. Usahawan MARA ni memang terbaik. Sebab tak ada yang terpaksa menutup kedai kerana pandemik, tak ada. Tak ada lagi. Daripada Surat Khabar berapa ribu kena terpaksa tutup kedai, tak ada perniagaan, semua kan tutup terus perniagaan mereka. Jadi yang ni tak ada lagi. Dalam rekod kita tak ada lagi menyerahkan kerana tak mampu lagi menyewa. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih lagi kental dan juga berjiwa kental lah untuk apa? Sebab dibantu oleh MARA. Betul tak? Ya, betul. Sebab dibantu oleh MARA kerana tak perlu bayar selama 6 bulan. Ya, betul. Dapat mengerang banyak. So, okey, kita dah sampai ke hujung ni. Mungkin kita soalan terakhir saya adalah berkenaan dengan Cik Zainal ada sentuh berkenaan dengan untungnya sewa premis MARA ni. Banyak tu. So, kita nak tahu juga apakah ada lagi lot-lot kosong dan berapa banyak MARA ada lagi dan di mana tu lokasi dia. Okey. Memang ramai orang nak dengar macam ni. Kita nak jugalah promosi. Bila ada masa-masa macam ni, kita pun nak beritahu jugalah. Kita ada setiap daerah ada akid.
Marah. Di setiap daerah ada premis-premis marah. Ya. Yang mana lebih kurang 516 log seluruh Terengganu kita ada. 516 log tu banyak tu. Tak salah lebih kurang macam tu lah. Dan macam di setiap di daerah-daerah ni ada premis-premis marah. Kadang-kadang 2-3 akid marah ada setiap daerah. Yang kita akan buat live bukalah Facebook marah. Di situ kita letak log-log yang kosong. Di setiap premis yang ada. Terutama di Kuala Terengganu yang ada log yang masih kosong. Ada lagi di Kuala Terengganu mesti ada kosong. Di Kuala Terengganu ada masih lagi. Yang perlu direbut oleh usahawan-usahawan di luar. Ya, betul. Yang menawarkan harga yang rendah rendah berbanding dengan log-log komersial lah kan. Walaupun tempat akid marah ni lebih duduk di tempat yang strategik dan komersial, tapi harganya begitu murah berbanding dengan log-log memang yang ada di sekitar mereka itu. Macam orang kampung kata, macam nak beli saja. Ibarat itulah membantu. Kita nak bantu ni. Kan? Kalau harga pun lebih kurang dah 300 lebih, 400 lebih, memang begitu berbaloi lah. Ya, betul. Untuk usahawan di luar sana yang untuk menyewa premis-premis marah ini. Tapi saya sokan kepada usahawan di luar sana, ikutilah selalu Facebook marah, bab maklumat tersebut. Itu yang paling penting. Kita nak usahawan di luar sana packer dengan Facebook ataupun dengan website agensi keusahawanan. Bukan marah aja. Termasuk WPU, termasuk PUNB, termasuk Action Record dan pelbagai lagi agensi yang boleh membantu usahawan. Tuan Jenab. Betul sekali. Jangan sebab sekarang ini maklumat di hujung jari. Ya, betul. Kan? Di hujung jari, maka kita boleh dapatkan maklumat tersebut melalui FB agensi. Sebab itulah maklumat-maklumatnya yang kita sampaikan kepada masyarakat. Sebab kita tahu hari ini adalah musim ataupun zaman digital, maka itulah yang kita terpaksa agensi gunakan supaya maklumat-maklumat tersebut sampai kepada pelanggan, sampai kepada masyarakat. Ya, betul. Masyarakat yang nak mula perniagaan tu ataupun dah mula perniagaan tu ataupun nak memajukan perniagaan, packerlah dengan Facebook dengan kita lah sekarang ni. Betul. Dan pekalah persekitaran dan boleh pergi melihat di tapak sendiri. Jangan bayang dalam pemikiran kita, dan boleh melihat dan boleh berhubung dengan pegawai marah daerah kita di setiap daerah yang ada. Pegawai-pegawai marah ni memang bekerja kuat daripada dulu lagi. Memang membantu usahawan. Memang saya respect lah dengan pegawai marah ni. Memang keseluruhannya memang niat kerja untuk bantu. Tu je. Kita lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. So last kali Zainal, setelah kita bersama dengan Zainal Aridin Yusuf, Ketua Pengarah Marah Terengganu, yang bersama dengan sesi webinar kali ini. So akhirnya saya nak minta Zainal sampaikan apalah pesanan terakhir kepada usahawan ataupun apa-apa yang ingin sentuh kepada usahawan kita. Kalau tuan sebut pesanan terakhir macam saya nak meninggalkan esok. Bukan. Meninggalkan webinar ke? Tak saja. Sekarang ni sebenarnya dalam dunia hari ini dengan gelombang ekonomi hari ini yang tidak menentu. Sekejap ada angin yang kencang, sekejap tenang, sekejap dibandai ombak. Jadi ketahanan kepada usahawan itu sendiri perlu mencari. Bukan kadang-kadang kita yang terpaksa turun padang mencari usahawan. Ya, betul. Usahawan yang perlu mencari maklumat supaya dia mendapat maklumat yang tepat. Ya. Tidak melalui mulut ke mulut yang boleh memesongkan maklumat tersebut. Dan keadaan hari ini saya rasakan bahawa usahawan di luar sana patut merebut peluang yang ada di setiap agensi dan jangan terlalu mengharapkan bantuan daripada agensi, tapi biarlah komitmen menjadi seorang usahawan itu yang amat diperlukan.
Ya, betul. Supaya perniagaan kita boleh sustain dan boleh menjadi legasi kepada anak-anak kita dan juga saudara kita. Ya, betul. Yang itulah yang saya rasa amat penting kepada usahawan supaya kentar dalam keadaan rancah ekonomi hari ini. Ya, betul. Kerana kalau kita kekuatan mental kita kurang, maka kita akan mudah mengalah. Ya, betul. Kita kena dan perlu menjadi seorang usahawan yang kentar dari segi fizikalnya dan juga mentalnya dan juga spiritualnya. Berserahlah kepada Allah SWT yang mengatur segala rezeki kita. Ya. Tapi usaha itu mesti datang daripada usahawan, daripada orangnya. Barulah Allah Ta'ala akan menunjuk jalan yang sebenarnya. Betul. Menjadi seorang yang berjaya, yang kaya, yang boleh memberi manfaat kepada umat Islam dan juga bangsa Melayu itu sendiri. Semoga dengan pesanan ini boleh menjadi satu motivasi kepada usahawan supaya sentiasa dekatkan diri dengan Allah Ta'ala yang maha pemberi rezeki, yang maha kaya, supaya kita menjadi seorang usahawan yang sentiasa mementingkan kepada hubungan dengan Allah Ta'ala dan juga hubungan dengan manusia. Ya. Dengan demikian mereka menjadi seorang usahawan yang begitu hebat seperti zaman Rasulullah insya-Allah. Ya, betul. Seperti Abdul Rahman bin Auf kan, ya, betul. Usahawan terbilang di zaman Rasulullah. Ya. Okey, terima kasih kepada Encik Zainal. Dan lebih 45 minit bersama dengan kita. Alhamdulillah banyak yang telah diperkatakan berkenaan dengan MARA untuk membantu usahawan dari segi pembiayaan, dari segi program sempena pandemik ini, dari segi promis perniagaan, dari segi pelbagai program yang telah diwujudkan oleh MARA, di mana MARA ini dianggap sebagai ayah kepada usahawan-usahawan, dan alhamdulillah banyaklah usahawan-usahawan yang berjaya, dan usahawan Wafi sendiri adalah usahawan MARA yang berjaya adalah berkat kepada bimbingan MARA dan juga komitmen diorang untuk memajukan diri. Okay, terima kasih Tuan Zainal sekali lagi. Sama-sama Tuan. InsyaAllah kita akan berjumpa untuk di program secara bersemuka nanti dengan usahawan-usahawan dari sebagai masa, dan insyaAllah kita akan bersama-sama turut berganding bahu bagi membantu usahawan dengan niat lillahi ta'ala. Saya rasa itu saja untuk kali ini, dan terima kasihlah kepada usahawan-usahawan yang sama-sama mengikuti program ini pada kali ini, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di sesi-sesi akan datang untuk kita nyatakan apakah program atau apakah kemudahan atau pembiayaan ditawarkan sempena musim pandemik ataupun era-era terkini. Dan insyaAllah terima kasih dan jalan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.